Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nuraini binti Safi'i daripada Kohort 5 Bachelor of Nursing ODL semester 2 untuk subjek umum bagi mata pelajaran MPU 3183 Penghayatan Etika dan Peradaban 1 bagi sesi Oktober 2023. Saya telah memilih salah satu tajuk tugasan yang telah diberi oleh pensyarah saya iaitu Encik Muhammad Badrul Azham, iaitu tentang sejarah kewujudan komuniti Baba dan Nyonya, Ceti dan juga Serani di Melaka, satu pengenalan. Jadi kita akan teruskan dengan slide yang kedua iaitu pengenalan kepada diri saya iaitu saya sendirilah Nuraini binti Syafi'i. Okey, jadi topik yang akan kita bincangkan di sini adalah mengenai latar belakang dan juga adat resam ketiga-tiga masyarakat yang berada di Malaysia ni, iaitu masyarakat Baba dan Nyonya, masyarakat Serani dan juga masyarakat Ceti. Okey, dari segi pengenalan, masyarakat Baba dan Nyonya, Serani dan juga Ceti ini merupakan beberapa kumpulan etnik unik yang berada di Malaysia. Okey, Baba dan Nyonya ini adalah keturunan Cina yang berkahwin dengan orang Melayu, sementara Serani ini pula merujuk kepada keturunan Portugis dan juga Ceti adalah daripada keturunan India Tamil. Okey, jadi masyarakat Baba dan Nyonya ni muncul dari perkahwinan campuran antara pedagang Cina dengan perempuan Melayu. Mereka juga mengamalkan budaya campuran yang unik termasuk dalam aspek bahasa, pakaian, adat resam. Okay? Serani ni pula sebaliknya berasal dari keturunan Portugis yang tiba pada Melaka pada abad ke-16. Mereka ni juga membawa warisan budaya unik. Okay? Manakala Chetty ni pula adalah keturunan Tamil India yang tiba di Melaka untuk berdagang. Okay? Jadi mereka telah bergaul dengan masyarakat tempatan kita dan masih lagi mengekalkan beberapa tradisi daripada India tetapi telah mengadaptasi unsur-unsur daripada budaya tempatan. Okey, jadi kita akan menyelusuri masyarakat Baba dan Nyonya ni. Siapa mereka ni? Okey, dikenali sebagai kaum peranakan ataupun Cina Selat, ialah keturunan pendatang Cina yang berkahwin dengan komuniti tempatan. Okey, Baba ni adalah salah satu gelaran hormat yang digunakan untuk lelaki Cina Selat, manakala Nyonya ni digunakan untuk perempuan. Okey, kebanyakan Baba ni adalah daripada suku Hokkien dan juga daripada suku Cantonese Hakka. So bagi segi pertuturan mereka amat fasih juga dalam bertutur dalam bahasa Melayu dan juga bahasa mereka sendiri iaitu bahasa Hokkien, dan mereka juga menggunakan bahasa Melayu baku atau secara dialek Melayu Baba. Okey, disebabkan latar belakang mereka yang boleh bertutur dalam beberapa bahasa ni, mereka selalu bertindak sebagai orang tengah untuk orang Cina dan juga orang British serta orang Melayu lah dengan orang Cina. Jadi masyarakat Baba dan Nyonya ni juga dikenali sebagai kaum peranakan ni. Kenapa? Sebab merujuk kepada keturunan campuran antara orang Cina dan orang Melayu. Okey. Okey, dari segi agama juga, mereka ni mengamalkan agama Buddha. Okey, banyak pantang larang dan juga kepercayaan masyarakat Melayu yang telah bergabung dengan dalam kebudayaan masyarakat Baba dan Nyonya ni. Contohnya, apabila bayi menangis tanpa henti, ni mungkin petanda yang bayi tersebut tersampuk jin ataupun hantu. Okey, mereka juga masih lagi percaya dengan bomo ataupun pawang. Okey. Dan juga masih lagi berpegang dengan kepercayaan Feng Shui. So dari segi perayaan, mereka menyambut tahun baru Cina dan juga perayaan Tanglong. Okey. Okey, jadi kita akan lihat ni adalah salah satu contoh pakaian tradisional Baba dan Nyonya. Okey, mereka akan pakai baju panjang bersama dengan kain sarung yang diperbuat daripada kain batik dan juga 3 kerongsang yang akan dipakai dekat baju tu. Okey, dan juga bagi perempuan mereka akan pakai selipar manik yang dipanggil kasut manik-manik. Kasut ni adalah disulam dengan manik dan selalunya motif dekat kasut ni adalah berbentuk bunga. Okey. Okey, kita pergi ke makanan tradisional masyarakat Baba dan Nyonya ni telah dipengaruhi oleh budaya Melayu. Hidangan Nyonya ni banyak menggunakan herba dan juga rempah Melayu yang sama je. Antara contoh masakan Nyonya ialah ayam kapitan ataupun kari ayam kering. Okey, laksa Nyonya juga merupakan masakan yang sangat popular dekat Malaysia
dan boleh dinikmati dekat Melaka dan juga dekat Pulau Pinang. Okey. Pongteh ni juga merupakan satu lagi masakan unik bagi komuniti Baba sendiri, kerana bahan utama yang untuk masakan ni adalah menggunakan bawang merah, tauco ayam dan juga cendawan shiitake. Okey, kamu boleh tengok dekat skrin ni. Okey, saya ada letak satu gambar dekat sini. Ini ayam pokeh yang boleh tengok ada ada senjawan shiitake dekat situ lah. Okey, bagi segi pencuci mulut pula, mereka ada berbagai-bagai kuih tradisional Nyonya lah yang terkenal seperti kuih koci, lepat kacang, apam balik, kuih bengkang. Macam yang saya letak dekat sini adalah pulut tai-tai. Okey, cantik warna biru. Okey, jadi kita akan teruskan dengan masyarakat kita yang kedua, iaitu masyarakat Serani. Dikenali sebagai Nasrani atau People of Nazareth, ataupun kini kita gelar sebagai etnik Portugis. Okey, atau pada masa dulu mereka juga menggelarkan diri mereka sendiri sebagai gente Kristen ataupun orang Kristian. Kenapa mereka menggelarkan mereka ni sebagai orang Kristian? Kerana mereka majoritinya beragama Roman Katolik, iaitu beragama Kristian lah. Mereka akan melakukan dua jenis ibadah, iaitu puasa dan sembahyang, dan setiap rumah keluarga ataupun kaum ni akan terdapatnya berhala mereka, iaitu dipanggil Shrine of Our Lady. Dan upacara sembahyang hanya akan dilakukan pada hari tertentu, iaitu hari Easter, hari Good Friday dan juga hari Christmas. Okey. Okey, masyarakat Serani punya pakaian perkahwinan, pengantin perempuan akan memakai kebaya berlabuh dan kain sarung sutera putih berserta kasut bermanik lah, manakala pengantin lelaki akan memakai suit hitam, baju dambu berwarna putih serta bertopi tinggi yang diikat dengan pita hitam. Okey, sebagai contoh gambar yang dekat sebelah kiri ni ya. Okey, dari segi tarian dan perayaan, mereka ada tarian tradisional mereka yang dikenali sebagai Jingli Nona. Jingli Nona. Mereka akan melakukan tarian ni semasa perayaan ataupun Pesta San Pedro yang selalunya akan dijalankan pada bulan Jun setiap tahun. Okey, dari segi makanan tradisi, mereka masakan mereka sama seperti masakan Melayu juga, tetapi dengan tambahan daging babi lah dalam diet mereka, dan juga mereka makan menggunakan sudu dan garfu atas pengaruh daripada barat. Okey, jadi ini adalah salah satu contoh ataupun contoh-contoh makanan yang kamu boleh lihat dekat dalam gambar ni lah. Ada kari debal atau devil curry, babi asam dan peng susi. Okey. Okey, jadi kita akan teruskan kepada masyarakat Chetty. Masyarakat Chetty ni terhasil daripada perkahwinan campur antara orang Hindu dan juga orang tempatan seperti Melayu, Cina dan lain-lain lah. Mereka ni sebenarnya merupakan pedagang yang datang ke Tanah Melayu dari sebuah daerah di negara India, iaitu Kalinga Patinam. Okey, jadi mengikut catatan sejarah juga, ketika zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka dulu, ramai pedagang India daripada Tamil Nadu juga datang ke Melaka lah. Jadi seperti masyarakat Baba dan Nyonya, pedagang daripada India ni juga telah membina penempatan mereka di Melaka ni dan telah hidup bermasyarakat lah dari dulu lagi dengan penduduk tempatan. Okey. Dan juga masyarakat Chetty ni adalah masyarakat terawal yang menjejakkan kaki di Melaka berbanding dengan masyarakat Senani. Okey. Masyarakat Senani ni yang selepas masyarakat Chetty datanglah. Okey. Jadi kita lihat dari segi pakaian, yang ni lebih kepada bangsa Melayu sendiri, iaitu mereka memakai kebaya labuh dan juga bersangga tiga untuk wanita, manakala lelakinya pula akan berkain pelikat, berbaju Melayu labuh dan talapa. Talapa tu kain yang ataupun serban yang menutup kepala lah, macam yang boleh tengok dekat gambar rajah ni. Okey, dekat gambar ni saya ada letak ni. Okey, dia akan pakai macam ni yang dia letak di atas kepala itu dipanggil talapa. Okey.
Okey, budaya unik masyarakat Chetty ni, mereka ada satu kepercayaan, okey. Kepercayaan yang dipanggil upacara sendanggu yang khususnya akan dilakukan untuk anak dara sunti mereka yang telah akhir balik. Okey, mengikut kepercayaan masyarakat Chetty ni, apabila si gadis mengalami haid pada hari pertama, dia tidak akan dibenarkan keluar rumah. Keluarga juga tidak akan boleh keluar untuk pergi ke kuil ataupun orang luar datang ke rumah, mengunjungi rumah mereka lah, sebab mereka percaya yang akan ada roh jahat yang akan mengganggu kerana kekotoran yang ada pada gadis tersebut. Upacara ini akan dimulai dengan bacaan jampi serapah daripada Tok Sami, kemudian dia akan letakkan dulang berisi makanan yang akan dipusingkan di hadapan gadis tersebut oleh bapa dan ibu saudara. Jadi setelah siap, semua hantaran ataupun hadiah daripada keluarga terdekat ni akan diberikan kepada si gadis. Okey, akhir sekali ibu bapa akan menamakankan bunga malai, okey, yang secara bersilang yang berarti dia belum berkahwin. Unik kan masyarakat budaya masyarakat Chetty ni? Okey, makanan tradisi mereka juga sama macam masyarakat kita juga, masyarakat uh, orang Melayu. Kita makan sambal telur. Jadi dia orang selalu ada akan makan makanan tradisi mereka yang lebih kurang sama. Tapi yang ini saya ada letak salah satu dekat sini. Chetty Cuisine sambal telur belimbing buluh. Macam sedap kan? Urat ataupun urat kulit timun, tosai, um, juga putu. Ini adalah antara contoh-contoh makanan tradisi mereka lah. Jadi kita telah sampai ke rumusan. Okey, jadi sepanjang kajian yang telah saya jalankan terhadap ketiga-tiga komuniti ni, kita dapat menunjukkan yang bahawasanya ketiga-tiga kaum ni merupakan contoh kekayaan budaya Malaysia yang bermacam ragam. Mereka ni membawa sejarah warisan dan tradisi unik yang menambah nilai keharmonian dan kepelbagaian kultur negara. Jadi dengan itu, pentingnya kita untuk memelihara tradisi ini untuk memastikan keberlangsungan tradisi masyarakat ni. Penting juga untuk kita memelihara dan menghargai tradisi yang kita ada ni. Jadi pendidikan formal dan juga informal dapat memainkan peran utama untuk melestarikan budaya ni dengan melibatkan golongan generasi muda sebagai penyumbang ataupun penyambung yang menghubungkan tradisi atau pengetahuan ni ke generasi seterusnya. Jika langkah ni diambil oleh kita semua, ada resam masyarakat ni akan memiliki peluang yang lebih besar untuk terus hidup dan juga berkembang dekat Malaysia. Okey, kesedaran dan kerjasama dari semua pihak merupakan kunci utama untuk melestarikan warisan budaya Malaysia yang paling berharga ni. Okey, jadi oleh itu tamat sesi pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Saya harap info-info yang telah saya berikan dapat memberi manfaat kepada semua. Terima kasih.